Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan rasa bertuah, rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi melimpahkan kurnia, rahmat, nikmat, inayah, hidayah dan taufik kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita sudah menjalani ibadat puasa selama 26 hari dalam bulan Ramadan kali ini 1441 Hijrah. Malam ini merupakan malam yang ke-27 Ramadan. Jadi kita kuatkan semangat, penuh keazaman untuk kita ihya'ul lail, kita menghidupkan malam ini antara malam-malam yang mungkin berlakunya ataupun merupakan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jadi sebagai sedikit perkongsian berkaitan juga dengan ibadat yang kita semarakkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini ialah merupakan salah satu daripada rukun ibadat. InsyaAllah kita akan memperkatakan tentang ar-raja wal khauf fi ibadati siyam, ataupun kita mulakan dengan al-khauf, takut dan harap di dalam ibadat puasa kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara rukun ataupun unsur-unsur utama di dalam ibadat kita ialah ada 3, iaitu al-hub, iaitu cinta, yang kedua al-khauf, takut kepada Allah, dan juga ar-raja, harap, mengharapkan rahmat, kurniaan Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran berkenaan dengan al-khauf. Kita sentuh dulu berkenaan dengan al-khauf min Allah, al-khauf min adabillah. Takut kepada Allah, takut kepada adab Allah di hari akhirat nanti. Jadi arkanul ibadah ataupun unsur-unsur utama di dalam ibadat mesti ada, antara tiga-tiga ni mesti ada, iaitu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga mengharapkan rahmat dan kurniaan Allah. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu, wahai para mukminin, jangan kamu takut kepada mereka itu, yakni golongan kufar, orang-orang kafir dan musyrik. Wa khafun, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman lagi di dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya, jannatan, ada 2 syurga. Allah kurniakan kepada mereka yang takut kepada Allah, Allah kurniakan 2 syurga. Dan di dalam surah Ibrahim Allah berfirman, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Demikian itu Allah menempatkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikut petunjuk, bimbingan daripada Rasul, daripada utusan yang Allah hantar kepada mereka. Demikian itu ialah bagi orang-orang yang takut kepadaku dan takut kepada janji-janji siksa. Jadi al-khauf
ataupun takut itu merupakan perasaan dalam diri, perasaan dalaman. Yang daripada takut itu menerbitkan banyak perkara yang lain. Biasanya dalam kehidupan kita di dunia, bila kita takut kepada sesuatu yang kita tak nak, sesuatu yang kita tidak ingini, sesuatu makhluk, kita takut kepada makhluk, kita cuba elak supaya kita tidak berjumpa dengan makhluk. Contohnya kita takut kepada binatang buas. Maka kita tidak pergi ke tempat yang ada binatang buas tersebut. Ke yang tempat-tempat yang ada ular, harimau, ataupun apa-apa binatang buas yang lain. Ataupun kita takut kepada, sekarang ni kita takut kepada penyakit. Jadi peringkat kerajaan, peringkat kita sendiri pun kita mengambil tindakan-tindakan, cara-cara supaya kita tidak kena, supaya kita dapat elak penyakit yang kita takut ini. Tetapi ini berbeza dengan kita takut kepada Allah. Bila kita takut kepada binatang buas, kita akan lari. Al-khaifu min rabbih haribun ilaih. Orang yang takut kepada Allah sebaliknya, bukan lari daripada Allah, tetapi berlari kepadanya. Haribun ilaih. Orang yang takut kepada Allah semakin berlari menuju kepada Allah. Ini sesuatu yang lain. Memang berbezalah. Kita takut kepada makhluk berbeza dengan kita takut kepada Allah. Bila ada perasaan takut di dalam diri kita, sebagai seorang Muslim lagi mukmin, akan membawa kepada kita melakukan perkara-perkara yang baik untuk al-aqibah, untuk kesudahan kita. Kita akan melakukan perkara-perkara yang amal yang soleh. Sebab kita takut kemudian hari nanti. Kita takut berjumpa dengan Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sesiapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, yang di sini ar-raja, harap. Dan juga bila berjumpa dengan Allah, kita takut nanti Allah akan hitung, Allah akan kira, audit semua amalan kita. Disebabkan kita takut, maka kita melakukan amal yang baik. Buat segala tindakan, gerak kerja kita, semuanya ke arah yang baik. Puncanya daripada perasaan takut itu tadi. Kita sangat takut kepada Allah. Dan bila tiada, sebaliknya, bila tidak ada di dalam diri seseorang takut kepada Allah, maka dia tetap bergelumang di dalam dosa, di dalam kemaksiatan. Sebab tidak ada di dalam hati sanubari, jiwa nuraninya, perasaan sedikit pun takut kepada Allah. Tidak ada perasaan takut ni sebab dia tidak muhasabah, tidak merenung ke dalam dirinya, aku ni kesudahan macam mana? Adakah aku ni kesudahan sampai ketua nak buat dosa ni, sampai ketua nak minum, sampai ketua terlibat dengan berzina, sampai ketua duk mengumpat orang, sampai ketua duk mengutuk orang, mencaci maki dan sebagainya. Jadi bila dia tidak merenung, tidak audit diri dia, maka tidak ada perasaan al-khauf min Allah, tidak ada perasaan takut kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Di dalam ayat ini Allah menyentuh berkenaan dengan syirik. Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka tidak memakaikan ataupun tidak mencampurkan dengan keimanan mereka dengan kesyirikan. Orang yang mengaku beriman dan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang
membawa kepada kesyirikan. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka juga mendapat petunjuk. Jadi orang yang takut kepada Allah juga merupakan orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang ada unsur-unsur syirik. Sebab mereka takut, sangat takut kepada Allah. Allah lah yang buat kita, Allah lah yang buat segala-galanya yang ada di atas muka bumi, di langit, di alam cakrawala ni. Bila kita memang benarlah ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, terlalu banyak ayat-ayat yang mengajak kita supaya tafakkur, memikirkan ayat Al-Kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit. Bila kita mendongak, kita tengok ke langit, kita tengok bagaimana Allah menurunkan hujan dari satu sudut sahaja. Kita tengok kepada awan. Awan yang putih macam kapas. Kemudian banyak ayat-ayat yang Allah sebut berkenaan dengan Allah menggerakkan awan. Kemudian awan yang mengandungi air yang putih tadi kemudian jadi gelap. Kalau kita fikir secara logik memang susah. Tetapi kita kena yakin itu semua adalah kehebatan, kekuasaan Allah. Ada di dalam awan yang putih macam kapas, macam sekali tengok macam asap. Tidak ada apa-apa, tetapi di dalam awan terkandung air hujan yang banyak yang boleh, bila Allah turunkan, boleh menyebabkan bumi ini banjir. Jadi, dengan kita tengok satu makhluk ni saja, awan, bagaimana Allah menggerakkan awan, menurunkan hujan, boleh menyebabkan kita meningkat keimanan kita, takut kepada Allah. Jadi, bila Allah boleh mencipta awan yang besar, gunung ganang yang besar sebagai pasak bumi, kita yang kecil ini lagilah kena takut. Mudah sahaja Allah nak, sebagaimana Allah dalam Al-Quran Allah cerita kepada kita, Allah memusnahkan manusia yang besar-besar dulu, kaum Ad, kaum Samud, yang mencipta, menembuk bukit-bukit sebagai rumah, menjadikan bukit sebagai rumah. Kita sekarang kalau paling kaya sekalipun, kita buat rumah di atas bukit. Tetapi kaum Ad, kaum Samud menjadikan bukit sebagai tempat tinggal mereka, sebagai rumah mereka. Itu semua pun dimusnahkan oleh Allah dengan ditimpakan azab, didatangkan angin taufan, mereka diterbangkan macam batang-batang tamar yang diterbangkan dalam ribut taufan. Jadi kita yang kecil ni lagilah kena takut kepada Allah. Jadi antara kata-kata ulama tadi yang kita sebut tadi, Abu Hafs Umar bin Muslimah An-Naisaburi, dia mengatakan tadi, al-khaifu min rabbih haribun ilaih. Orang yang benar-benar takut kepada Tuhannya, dia akan berlari, bukan pergi, tetapi akan berlari menuju kepada Allah, kepada Tuhannya. Bukan lari berpaling daripada Allah, tetapi lari menuju kepada Allah. Sebab kalau kita nak lari daripada Allah, lari berpaling daripada Allah, kita nak lari ke mana? Sebab semuanya berada di bawah genggaman kekuasaan Allah. Dan antara kata-kata ulama lagi, yaitu Ibrahim bin Sufyan rahimahullah, idza sakana al-qulub al-khawf idza sakana al-qulub ahraqa mawadhi' asy-syahawat minha wa tarada ad-dunya anha. Perasaan takut bila ada di dalam diri, takut kepada Allah, dia akan membakar tempat-tempat hawa nafsu, tempat-tempat keinginan. Wa tarada ad-dunya anha, dan menyebabkan mencabut keduniaan, unsur-unsur keduniaan yang ada di dalam diri. Bila adanya perasaan takut
bertapak di dalam hati orang-orang beriman, boleh membakar tempat-tempat hawa nafsu. Bila kita nak buat sesuatu, mengikut keinginan, mengikut kehendak hawa nafsu kita, tetapi dalam masa yang sama, ada ketakutan di dalam diri kita. Contohnya, apa sahaja kebaikan yang kita buat, dihasut ataupun dihiasi, dimasukkan oleh perasaan oleh syaitan, membisikkan kita supaya mempamerkan ataupun buat sesuatu supaya orang puji kita, supaya kita ni dapat pengaruh yang banyak. Bila kita buat begini, orang akan membuka mata. Jadi pandangan orang ramai tengok kepada kita, kita akan dapat perhatian orang disebabkan kebaikan yang kita buat, maka itu semua hasutan syaitan. Tetapi diri kita yang ada perasaan takut kepada Allah, kita akan cuba elak diri kita daripada bermatlamatkan pandangan manusia. Tetapi yang kita nak ialah pandangan Allah. Jadi kita cuba elak daripada setiap kebaikan, setiap amal ibadat yang kita buat, khususnya ibadat khusus, daripada pandangan manusia. Kita tuju, kita fokus kepada nakkan pandangan Allah. Kemudian, kata ulama lagi, Dhunnun al-Misri rahimahullah, "An-nasu 'ala at-tariq ma lam yazul anhumul khauf, fa idza zala al-khauf dhallu at-tariq." Manusia akan sentiasa berada di atas jalan kebenaran, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikut oleh para salafun salih, para ulama golongan salafun salih yang terdahulu, selagi mana mereka ada perasaan takut. Bila tercabutnya perasaan takut kepada Allah, dhallut tariq, mereka mula melencong, tergelincir daripada landasan yang digariskan, yang dirintiskan, dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafun salih, para alim ulama kita yang terdahulu. Bila ada unsur-unsur yang lain, unsur-unsur keduniaan, unsur-unsur kepentingan peribadi mengatasi takut kepada Allah, maka mereka mula dhallut tariq, mereka mula tersesat, tergelincir daripada landasan yang benar. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, al-khawful mahmud ma hajaza an maharimillah. Takut yang benar, takut kepada Allah yang dipuji, ialah yang menyekat diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan kita daripada buat, maka ketakutan itulah menjadi punca untuk kita meninggalkan maksiat, dosa kepada Allah. Ada peluang, ada ruang, ada kemampuan untuk kita buat dosa, tetapi yang menghalang kita ialah al-khauf minallah. Kita takut kepada Allah, maka menyebabkan kita terhenti, kita tak nak buat dosa ataupun maksiat tersebut. Jadi kembali kepada tadi, arkanul ibadah ada 3. Rukun ataupun unsur-unsur utama di dalam ibadat, kita panggil ruh ibadat, perlu ada 3. Cinta, sangat cinta, kasih kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Dan yang ketiga, sangat mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebagaimana yang kita banyak kali sebut, bila kita meninggal, kita mengharapkan 2 perkara yang utama, iaitu keampunan daripada Allah dan yang kedua, rahmat daripada Allah. Supaya Allah rahmati kita, Allah melapangkan kubur kita, dan Allah menyelamatkan kita daripada azabnya pada hari akhirat kelak. Kalaulah ibadat ini kerana takut semata-mata, kita buat ibadat ni
Sebab takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah pada hari kiamat kelak. Kalau takut semata-mata, maka tidak ada lazzatul ibadah. Tidak ada kelazatan, kemanisan di dalam beribadat. Contohnya, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita semua, tuan-tuan semua, alhamdulillah, rahimakumullah, kita melakukan ibadat banyak di dalam bulan Ramadan dengan semangat Ramadan. Mudah-mudahan istiqamah sampai ke bulan seterusnya sampai kita meninggal. Dengan pelbagai ibadat yang kita buat. Contohnya solat, qiyamul lail. Di dalam solat tersebut, kita memang takut. Solat wajib 5 waktu. Kita takut kepada Allah. Takut Allah mengazabkan kita kalau kita tidak solat. Tetapi bukan takut semata-mata kita buat. Bila kita solat, lama-lama, kita akan jadi sedap. Kita akan jadi seronok ataupun asyik di dalam solat kita. Ataupun contoh yang mudah. Sebagaimana saya dan tuan-tuan, kita melayari internet. Kita asyik dengan handphone kita. Kita tengok WhatsApp, kita tengok Facebook, kita tengok YouTube, Twitter dan sebagainya. Kita jadi asyik. Lama, tak sedar. 5 minit, 10 minit, setengah jam. Begitu juga di dalam solat. Bila kita mencapai halawah ataupun lazzatul ibadah, kemanisan beribadat, sebagaimana yang kita dengar cerita ataupun kita sendiri, saya dan tuan-tuan mengalami sendiri, bila kita sedap, rasa sedap, manisnya solat, kita boleh solat lama. Sekarang ni memang kita solat di rumah lah, sama ada kita berjamaah ataupun tidak berjamaah, kita rasa sedap solat. Kita tak buat solat ni cepat-cepat. Kalau orang yang solat cepat-cepat ni, dia masih tidak merasai kemanisan solat itu sendiri, kemanisan beribadat. Jadi kita kena menjiwai, menghayati ibadat yang kita lakukan, ada di dalamnya lazzatul ibadah. Kita khusyuk, kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca, dan jauh di dalam ibadat tu lagi ialah kita menjiwai, kita sedang bermunajat, berdialog, berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan Allah. Kita tawajuh, fokus kepada menghadapkan diri kita kepada Allah, maka kita akan jadi rasa asyik. Kita boleh lama di dalam solat kita. Ataupun peringkat permulaan dulu, awal-awal Ramadan, kita mengaji Quran, nak habiskan separuh juzuk, setengah juzuk, rasa sangat lama. Tetapi alhamdulillah, dengan didikan demi didikan, dengan semangat Ramadan, semangat kita berpuasa, meningkatkan lagi kelazatan beribadat. Sekarang ni bila kita mengaji Quran, satu juzuk tu kita rasa biasa saja. Jadi kita boleh baca lagi, mungkin boleh sampai 2 juzuk. Dengan itulah kemanisan yang ada di dalam ibadat, bukan semata-mata takut, tetapi ada unsur yang lain, iaitu unsur al-hub, cinta kepada Allah, dan unsur yang lain ar-raja, mengharapkan balasan dan rahmat daripada Allah. Kalaulah ibadat ini semata-mata berharap, kalau berharap sahaja, dia akan jadi macam golongan murji'ah, golongan yang penuh mengharap, lebih kepada angan-angan. Dia berharap semata-mata, maka mereka ini yang sedang bergelumang dengan dosa, tetapi mengharapkan, sangat berharap bahawa Allah mengampunkan dosa mereka. Itu adalah bukan harap yang dipuji, tetapi itu adalah dipanggil sebagai angan-angan. Dia buat dosa, tetapi mengharapkan Allah mengampunkan dosanya. Tanpa dia bertaubat, tanpa dia berhenti, tanpa dia memperbaiki diri untuk melakukan amal yang soleh dan sebagainya. Jadi kalau ibadat itu ataupun kehidupan seorang Muslim itu dengan ar-raja semata-mata, harap semata-mata, maka itu adalah golongan murji'ah. Kalau cinta semata-mata, cinta kepada Allah, memang sayang kepada Allah, cinta dan kasih kepada Allah, tetapi tidak takut kepada azab Allah,
tidak mengharapkan rahmat kurniaan Allah, hanya cinta semata-mata, sebagaimana mereka ini para ulama mengatakan golongan zanadiqah ataupun golongan zindiq, ataupun kita panggil golongan hipokrit, golongan munafik. Mereka mengatakan na'budullah la khaufan min nari wala tama'an min jannati innama na'budu hubban lillah hubban lidati. Kami menyembah Allah bukan kerana takut kepada neraka Allah, bukan kerana nak kepada syurganya, tetapi kami menyembah Allah kerana cinta kepada zat Allah. Ini jauh. Sebab ada di dunia ataupun dalam masa sekarang ni pun ada fahaman-fahaman ajaran yang mengatakan kita tidak boleh beribadat kerana takut kepada neraka. Kita tidak boleh beribadat kerana nakkan syurga Allah. Sedangkan siapa yang cerita berkenaan dengan syurga dan neraka? Allah sendiri. Allah yang cerita azab neraka di dalam Al-Quran. Supaya kita takut. Allah yang cerita nikmat-nikmat, banyak nikmat-nikmat di dalam syurga, gambaran-gambaran orang yang sedang mengecapi nikmat di dalam syurga. Kerana apa? Kerana supaya kita termotivasi, kerana supaya Allah nak suruh kita nak kurniaan Allah yang tidak terbayang ini, tak boleh nak imagine ini di dalam syurga nanti. Jadi kena ada 3 unsur ni. Kerana kita melakukan ibadat, kerana cinta kasih kita kepada Allah, kerana takut kepada Allah, kerana mengharapkan rahmat dan kasih sayang, balasan daripada Allah. Dan kita masuk di dalam ibadat puasa kita. Unsur takut dan juga raja, harap di dalam ibadat puasa kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab mereka, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi bersabda, sesiapa yang berpuasa, sesiapa yang mendirikan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan bulan Ramadan, menghidupkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, kerana iman, percaya dan benar-benar yakin akan berjumpa dengan Allah, dan juga wahtisaban. Wahtisaban ini ar-raja, penuh pengharapan, mengharapkan balasan dan juga pahala daripada Allah. Mereka ini semua diampunkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan semua dosa-dosa mereka yang terdahulu. Jadi kita menjalani ibadat puasa penuh dengan pengharapan. Memang kita takut Allah suruh, maka kita buat. Kita takut Allah mengazab kita, dan juga di samping itu kita mengharapkan kurniaan Allah yang luas, rahmat Allah yang luas, yang Allah balas kepada kita berganda-ganda di atas kebaikan yang kita buat. Yang Nabi pun ada cerita kepada kita dalam banyak hadis, banyak amalan yang sedikit yang Allah bagi, Allah balas balasan yang berlipat kali ganda. Sama juga dengan puasa. Kullu amal, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amsalihha illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua gerak kerja, semua tindakan, semua amalan anak Adam ini untuknya. Semua kebaikan al-hasanah bi'ashri amsalihha.
kebaikan yang kita buat, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda, ila 700 dha'f, sehingga 700 kali ganda. Ini pelaburan yang sangat berlipat kali ganda. Kalau kita buat pelaburan di dunia yang paling banyak pun, mungkin kita dapat 100%. Modal 100, kita dapat 200. Jadi sekali ganda. Tetapi pelaburan kita ni semua, yarjuna tijaratan lan tabur, kita mengharapkan perniagaan, pelaburan yang tidak akan rugi, bahkan berlipat kali ganda. Kebaikan yang kita buat dengan penuh keikhlasan, Allah balas sampai ke 700 kali ganda. Sebab itulah Allah kurniakan kita dengan pelbagai nikmat di dalam syurga yang memang sangat-sangat nikmat. Kita tak boleh nak bayang. Tetapi illa siyam fa innahu li wa ana ajzib. Kecuali puasa. Puasa ni Allah sendiri yang balas, dan Allah sahaja yang tahu nilai puasa kita. Allah balas dengan mungkin lebih lagi daripada 700 kali ganda. 700 kali ganda. Sangat besar, sangat luasnya rahmat Allah di dalam ibadat puasa. Jadi kita menjalani ibadat puasa dengan penuh takut kepada Allah, dengan penuh pengharapan, harap rahmat dan kasih sayang Allah, mengharapkan balasan yang luas daripada Allah. Kemudian tanda-tanda kita takut di dalam ibadat puasa dan juga kita mengharapkan rahmat daripada Allah, kita tinggalkan. Sebab Nabi bagi tahu kepada kita cara untuk kita tidak kurang pahala ibadat puasa kita tinggalkan daripada memaki orang, bergaduh dengan orang, berkelahi dengan orang, berdebat, bertekak dan sebagainya. Mengutuk orang, marah kepada orang. Jadi kita tinggalkan semua tu. Kita tinggalkan perkataan-perkataan dusta, sebab kita yakin ataupun kita mengharapkan balasan daripada ibadat puasa yang kita buat, supaya kita dapat pahala penuh ataupun balasan yang berganda-ganda di sisi Allah. Dalam banyak hadis yang Nabi cerita kepada kita, antaranya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Dalam riwayat fala yarfuth wala yasghab. Apabila di dalam hari puasa seseorang kamu, maka jangan dia mengeluarkan kata-kata yang keji. Jangan dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang jahil. Wala yajhal wala yasghab. Jangan dia menjerit, berkelahi, bergaduh dengan orang. Fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Kalau ada orang mencaci dia, buat provokasi, menaikkan darah, cuba untuk menaikkan kemarahan dia, ataupun ajak bergaduh, falyaqul inni shaim. Dia kena mengingatkan diri dia dan mengingatkan orang yang ajak bergaduh tadi, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi itu antara bukti yang jelas kita ni menjalani ibadat puasa dengan penuh rasa takut kepada Allah, dengan penuh mengharapkan rahmat dan kurniaan balasan daripada Allah. Banyak lagi cara kita menjalani ibadat puasa dengan di atas punca tadi, bertitik tolak daripada takut dan juga mengharapkan rahmat daripada Allah. Kita tidak tidur banyak. Kita tidur juga tengah hari untuk membantu kita. Contohnya tadi kita tidur tengah hari untuk membantu kita, malam ni untuk ihya'ul lail, kita menghidupkan. Kalaulah malam-malam yang lepas kita berjaga, ada tidur banyak, ada duduk tenggelam di dalam surf internet, melayari
layan YouTube dan sebagainya. Bermula malam ni kita bertekad penuh keazaman, kita Ihyaul Lail. Malam ni malam yang ke-27. Ada 4 malam lagi. 3-4 malam lagi. Kita betul-betul mujahadah menghidupkan sebahagian besar malam dengan pelbagai ibadat. Dengan solat. Kita solat tarawih, solat tahajud, qiyamul lail, solat witir. Kita lama di dalam solat kita. Lama di dalam qiyam. Lama di dalam rukuk. Lama di dalam sujud. Lebih-lebih lagi di dalam sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Dalam hadis Nabi SAW. Saat yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika kita sujud. Ketika sujud inilah kita perbanyakkan permohonan, permintaan, munajat kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana waktu inilah waktu kita paling hampir dengan Allah. Tengah-tengah malam lagi. Kita tahajud ni jangan kita cerita kepada orang. Memang semua orang kita nasihat, kita kempen kepada semua orang, bagi semangat supaya semuanya menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Tetapi semasa kita melakukan ibadat, kita tahajud, jangan kita pamerkan kepada orang, jangan kita buat live. Sebab kita nak jaga diri kita supaya tidak terfitnah, tidak masuk dalam fitnah. Ataupun kita nak jaga hati kita ni supaya tidak ada riak, tidak ada ujub. Kalau kita buat live, jadi kita tidak tawajuh kepada Allah. Mungkin terdetik di dalam solat kita pandangan orang. Berapa like, berapa view orang tengok kita tengah beribadat. Jadi jangan tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan, saya nasihatkan kepada diri saya dan tuan-tuan, semasa kita buat ibadat khusus, solat tahajud, mengaji Quran, jangan selfie, jangan buat live. Kecuali yang pihak institusi, pihak masjid yang buat solat berjamaah. Tapi kalau ibadat khusus secara peribadi, jangan kita buat live. Itu semua mengundang kepada riak dan ujub. Riak dan ujub ni bukan menghilangkan pahala, bukan setakat menghilangkan pahala amalan kita, tetapi menyebabkan kita jadi dosa pula. Sedangkan bila kita buat ibadat, kita dapat pahala. Kalau kita ada riak dan ujub, pahala tak dapat, dosa yang dapat. Dan riak dan ujub ni antara dosa-dosa yang besar, syirik khafi. Jadi kita menghidupkan malam-malam akhir dengan penuh semangat. Bermula kalau yang dah buat yang lepas, alhamdulillah, malam ni lebih lagi. Malam yang 27 Ramadan ni lebih lagi dan kita semakin fokus, khusyuk di dalam ibadat kita, penuh penghayatan, kita akan dapat lazatul ibadah dan juga halawah, kelazatan dan juga kemanisan di dalam beribadat. Dan juga kita berbuka ataupun kita morih pada malam ni, jangan makan banyak untuk membantu kita supaya kita tidak mengantuk sangat, membantu kita qiyamul lail. Jadi kita tinggalkan handphone malam ni, semasa beribadat kita tinggalkan handphone, kita off mobile data, kita pelbagaikan solat tahajud, kemudian bila kita rasa penat solat, kita duduk mengaji. Kemudian bila banyak dah mengaji, kita berzikir. Ataupun yang lebih banyak yang perlu diungkapkan ialah istighfar. Kita beristighfar kepada Allah, minta Allah ampunkan banyak dosa-dosa kita. Dan doa yang kita ambil dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah tanya bila malam Al-Qadar apa yang perlu diucapkan. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ucapkan doa ini ataupun doa-doa yang lain. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita ungkapkan, kita hayati penuh dengan penghayatan, dan kalau boleh kita penuh
wujudkan, datangkan rasa penyesalan dan kita titiskan air mata penyesalan, bertaubat di atas dosa-dosa yang kita telah lakukan. Saya rasa sekadar itulah sedikit perkongsian pada malam ini sebagai mungkin sedikit mendidik diri saya dan mungkin juga tuan-tuan untuk kita lebih menanam keazaman untuk qiyamul lail, ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, mendidik diri, memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Semoga kita semua, Allahumma ja'alna mimman khafaka wattaqak. Semoga Allah jadikan saya dan tuan-tuan daripada kalangan orang-orang yang benar-benar takut, bertakwa kepada Allah dan benar-benar ikut jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikut oleh para salafun salih, dan semoga Allah menerima taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah menerima semua amal salih daripada kita dan Allah meningkatkan, meninggikan darjat kita, menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita. Itu sahaja. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.